Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua saya ucapkan. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya memulakan dengan serakak pantun. Melayang serindik di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Baik, saya sebagai moderator pada hari ini yang akan membincangkan mengenai isu negatif yang dibawa oleh pendatang asing ke negara Malaysia kita pada hari ini. Jadi, saya serahkan kepada dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Saya yang bernama Wan Juwita Aisyah binti Wan Rosli atau lebih dikenali sebagai Juwita yang sedang belajar di IPG Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Jadi, saya serahkan kepada kawan-kawan saya yang berada bersama-sama dengan saya di dalam Google Meet pada hari ini. Silakan, Nazul Salihah. Nama saya ialah Nurzul Salihah binti Zulkifli. Option saya ialah pendidikan awal kanak-kanak dan saya belajar di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Dan Ilya Nur Izzati, boleh memperkenalkan diri anda? Okey, nama saya pula Ilya Nur Izzati. Saya juga merupakan option pendidikan awal kanak-kanak dari IPG Perempuan Melayu Melaka. Baik, terima kasih. Jadi kita akan teruskan kepada tiga atau panel ataupun tetamu jemputan kita pada hari ini. Baik, Fatin, boleh anda memperkenalkan diri anda? Nama saya Fatin Syazwina binti Yahya. Belajar di mana? Belajar di mana? Saya pelajar Politeknik Tuanku Sultan Nabahiyah yang berada kat Kulim, Kedah. Baik, terima kasih kepada saudari Fatin. Okey, seterusnya kepada saudari Jumayah kita, boleh anda memperkenalkan diri? Okey, nama saya Siti Nur Jumayah binti Muhammad Bidin. Sekarang belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Baik, terima kasih kepada Jumayah. Okey, kepada panel jemputan kita yang terakhir iaitu Zulaika, boleh memperkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Zulaika binti Zami. Sekarang belajar di UiTM Teknologi Mara Merbok, Kedah. Baik, terima kasih kepada semua kerana sudi memperkenalkan diri pada hari ini. Sebelum saya mengulas lebih panjang, saya akan mempersilakan kawan saya iaitu Nurzul Salihah yang akan membincangkan mengenai definisi iaitu apakah budaya barat, pengaruh budaya barat terhadap negara kita pada hari ini. Silakan Nurzul Salihah. Baiklah, sebelum kita pergi ke lebih lanjut, saya akan beritahulah dulu definisi pengaruh budaya ni. Okey, yang macam saya tahu ialah pengaruh budaya barat ni adalah gerakan, pembaratan dan penjajahan fikiran yang dilancarkan kepada sesebuah negara yang mempunyai tujuan yang nyata, iaitu menundukkan negara itu kepada kuasa imperialisnya dengan meleburkan nilai-nilai murni, memasukkan pengertian agama dan memusnahkan asas tunjang yang menjadi amalan pembentukan seseorang tu sehingga hilang identiti diri seseorang itu. Baik, terima kasih kepada Nurzul Salihah. Okey, kita akan teruskan lagi dengan Ilya mengenai pemikiran rakyat Malaysia yang boleh membawa kepada pengaruh budaya asing yang negatif. Silakan Ilya. Okey, baiklah. Bahkan Ilya Nur Izzati ada masalah gangguan mengenai internet. Jadi saya akan meneruskan lagi sesi ini iaitu dengan Salihah yang akan membincangkan mengenai pakaian yang membawa yang hasil daripada pengaruh budaya barat ke negara kita. Silakan Salihah. Okey, pada pendapat saya lah. Saya ingin bertanya kepada iaitu Fatin mengenai
pakaian yang dibawa oleh pengaruh barat ataupun budaya negatif oleh pengaruh budaya barat ke negara kita. Apa pandangan Fatin mengenai pakaian? Dengar ke? Aju. Oh. Tak lain juga ke? Saudara kau tak lain ke weh? Jap, aku tengah cek ni. Pada pandangan saya, masyarakat kini juga lebih suka berfashion ala barat seperti memakai skirt pendek, berpakaian jarang dan tidak menutup aurat. Dari segi pembuatan, corak, warna dan gaya menarik dan cantik. Kesemuanya bergantung pada keperluan dan kehendak masyarakat moden. Oleh itu, mereka lebih cenderung untuk menggayakan gaya pakaian barat untuk kelihatan lebih sempurna dan menarik. Baik, terima kasih kepada pandangan saudari Fatin Syazwina. Baiklah, saya ingin bertanya kepada saudari Siti Jumaiyah mengenai LGBT ataupun dikatakan hubungan transgender. Apa pandangan saudari Jumaiyah mengenai hubungan transgender yang hasil daripada pengaruh budaya barat ni? Silakan saudari Jumaiyah. Okey, pada pendapat saya, LGBT iaitu isu lesbian, gay, biseksual dan transgender ni masalah sosial dan keganasan yang dilihat semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat, khususnya membabitkan golongan muda di negara ini berpunca dari pengaruh budaya asing. Selain itu, isu transgender ini juga berlaku disebabkan remaja pada masa kini yang kurang didikan agama serta menerangkan mengenai hubungan sejenis dan hukum jika menjalinkan hubungan ini di sisi Islam. Oleh itu, ibu bapa dan masyarakat haruslah memainkan peranan penting dalam membanteras dan memastikan isu LGBT ini dibendung dari anak-anak remaja pada masa kini yang terjebak dengan kes ini. Baik, terima kasih kepada pandangan saudari Siti Jumaiyah. Selain daripada pengaruh budaya barat ini akan membawa kepada hubungan transgender, pengaruh budaya barat ini juga akan berpunca daripada diri sendiri kerana ialah seperti kan kita remaja, jadi kita akan mudah terpengaruh dengan ataupun ingin mencuba sesuatu yang baru. Jadinya perkara yang negatif ni bukanlah datang daripada pengaruh budaya asing sahaja, tapi datang daripada pengaruh diri sendiri yang tidak dapat melawan hawa nafsu untuk tidak terjebak dengan pengaruh budaya asing ini. Jadi, contohnya macam pernah satu ketika dahulu Malaysia ni digempari dengan isu punk ataupun tindik di tempat yang tidak bersesuaian dengan keadaan. Jadi ini telah menjadi satu trend ataupun gaya anak muda yang membawa kepada masalah yang akan membawa kepada masalah pengaruh budaya asing ni. Jadi ibu bapa dan masyarakat juga harus memainkan peranan supaya pengaruh budaya asing mengenai trend ataupun gaya ni boleh dibanteras secara habis-habisan. Baik, saya ingin mintalah pendapat saudari Zulaikha mengenai adakah pengaruh ni juga datang daripada rakan sebaya? Silakan saudari Zulaikha. Menurut pengetahuan saya pula, pergaulan bebas juga merupakan salah satu contoh budaya asing yang negatif. Budaya pergaulan bebas merujuk kepada amalan di mana individu-individu mempunyai kebebasan yang besar
untuk berinteraksi secara sosial tanpa sebarang batasan moral atau nilai-nilai tradisional yang ketat. Dalam konteks ini, hubungan interpersonal seringkali dibentuk tanpa komitmen yang jelas atau tanggungjawab jangka panjang oleh masyarakat zaman kini. Budaya pergaulan bebas boleh membawa kepada pelbagai isu seperti penyebaran penyakit seksual, kehamilan tidak diingini dan kecacatan hubungan interpersonal yang mendalam. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulaikha atas pencerahan dan pandangan yang diberi mengenai pengaruh rakan sebaya. Okey, jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada Saudari Nurul Saliha mengenai apakah peranan keluarga dalam menangani konflik ini. Silakan, Saudari Nurul Saliha. Okey, pada pendapat saya lah kan, konflik dalam keluarga ni turut memainkan peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi remaja kita ni. Jadi disebabkan kegagalan ibu bapa dan ahli keluarga dalam menangani masalah ini seperti perceraian, pergaduhan dan sebagainya lah, menyebabkan remaja ni berniat untuk berada di luar rumah dan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya. Selain itu, sikap terlalu mengejar kemewahan serta pelibatan dalam aktiviti sosial lain ni menyebabkan ibu bapa dan anak ni kurang rapat kerana tidak mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap antara satu sama lain. Malah ada juga yang jarang bersua muka. Keadaan inilah yang menyebabkan remaja kita ni membawa cara dia hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapanya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Saliha. Okey, saya ingin bertanya lah kepada Saudari Ilya mengenai Okey, seterusnya saya ingin bertanya kepada Saudari Ilya Noizati mengenai adakah rakan sebaya ini dianggap sebagai punca dalam pengaruh budaya asing terhadap negara kita? Silakan. Okey, menurut pendapat saya, rakan sebaya juga merupakan salah satu punca lain yang menyebabkan seseorang individu ni dia mudah untuk terpengaruh dengan budaya asing ni. Okey, sebagai seseorang individu, kita sememangnya mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dari segi keinginan untuk meniru gaya hidup, fashion dan tingkah laku rakan sebaya kita daripada dalam negara atau luar negara tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan nilai-nilai tempatan. Okey, selain itu bagi remaja pada zaman kini juga mereka kurangnya kesedaran tentang nilai-nilai dan warisan budaya tempatan yang menyebabkan seseorang individu itu akan lebih mudah menerima dan mengamalkan budaya asing tanpa berfikiran panjang. Okey, punca ini juga boleh menyebabkan penyebaran budaya asing di kalangan rakan sebaya dan mempengaruhi identiti budaya dengan meluas pada masa kini. Baik, terima kasih kepada Saudari Ilya Noizati kita. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan saya ingin bertanya lah sedikit kepada Saudari Fatih mengenai pengaruh media sosial. Adakah dipengaruhi oleh pengaruh budaya barat ini? Silakan. Fatin? Tak dengar weh.
Kokak ke nanti Ju? Ju. Kokak ke nanti? Dengar Dengar. Dengar tak? Dengar, okay. Pada pendapat saya, kemunculan media sosial yang terlalu meluas menyebabkan remaja amat mudah terdedah kepada pelbagai maklumat. Walaupun pengetahuan kini berada di hujung jari sahaja, namun tidak semuanya sesuai untuk diketahui oleh remaja. Masalah keruntuhan akhlak termasuklah pergaulan bebas adalah berpunca daripada maklumat-maklumat tanpa sempadan yang diperolehi oleh remaja. Selain itu, golongan yang masih belum mampu untuk menapis maklumat dengan rasional, remaja akan terpengaruh dengan keseronokan yang dipamerkan serta mengambil keputusan untuk berpasangan serta terlibat dalam pergaulan bebas dan munculnya unsur pornografi. Dengar tak? Okey, terima kasih kepada saudari Fatih. Saya ingin bertanyalah kepada saudari Ilian Izzati mengenai apakah kesan kepada negara pengaruh budaya barat ini terhadap negara kita? Silakan. Okey, baiklah. Antara kesan-kesan kepada negara melalui pengaruh budaya barat ni yang kita sering nampak ialah yang pertama, pengurangan identiti budaya tempatan. Okey, penyiaran nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai tempatan telah pun menyebabkan penurunan kesedaran dan penghormatan terhadap identiti budaya Malaysia. Seterusnya, peningkatan masalah sosial juga menjadi salah satu kesan lain. Hal ini kerana masalah sosial ni dia boleh disebabkan dan pelbagai masalah juga seperti pergaulan bebas, keganasan dan jenayah lain yang boleh meningkat sebagai akibat atau kesan daripada pengaruh budaya negatif tersebut. Okey, pengurangan penghargaan terhadap warisan budaya tempatan juga menjadi kesan lain yang kita dapat lihat dalam negara kita kerana budaya asing telah pun mendominasi dalam media dan hiburan yang boleh mengurangkan kita sebagai individu pada zaman sekarang ni kurangnya penghargaan terhadap seni, budaya dan warisan tempatan Malaysia. Okey, kesan-kesan ini juga menunjukkan pentingnya untuk mengawal pengaruh barat yang negatif dan memelihara nilai-nilai budaya tempatan sebagai asas identiti dan keharmonian sosial di negara kita iaitu Malaysia lah. Baik, terima kasih atas pandangan atau pendapat Cik Ilian Izzati. Okey, kita akan teruskan mengenai saya akan bertanya soalan kepada Cik Nurul Salihah mengenai cara mengatasi atau cara untuk memilih rakan yang betul untuk mengelak daripada pengaruh budaya asing ini. Silakan. Okey, bagi saya ada banyak untuk cara mengatasi masalah pengaruh ni. Jadi saya akan bagi satu lah iaitu memilih rakan yang betul. Jadi remaja sekarang ni mestilah memilih rakan yang betul untuk mengatasi masalah pengaruh budaya luar. Kerana ia pentinglah bagi seorang remaja ni untuk mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Jadi rakan yang baik ni akan mengajak remaja untuk belajar sungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran mendengar nasihat ibu bapa serta menjadikan guru-guru ni sebagai idola untuk maju dalam kehidupan. Jadi oleh kerana itulah individu haruslah memijak dalam memilih rakan. Baik, terima kasih kepada pendapat yang dilontarkan oleh Cik Nurul Salihah sebentar tadi. Okey, saya ingin bertanya soalan kepada saudari Zulaika mengenai apakah undang-undang yang kerajaan ambil mengenai untuk mengatasi pengaruh budaya asing ini terhadap negara Malaysia. Okey, pada pendapat saya, undang-undang kita juga perlu lebih diperketatkan. Dengan adanya penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat, aktiviti-aktiviti atau perlakuan yang dapat menyebarkan atau mempromosikan budaya asing dapat dicegah. Masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan menitikkan
menitik beratkan undang-undang supaya pelaksanaan undang-undang tersebut tercapai. Oleh itu, ia dapat mengurangkan pengaruh budaya asing dalam negara kita. Baik, terima kasih atas satu pendapat yang ringkas tapi sampai. Okey, dengan berakhirnya pendapat daripada saudari Zulaika tadi, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi maklumat dan juga pendapat pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya yang sudi menjalankan program ataupun Google Meet kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada panel jemputan ataupun kawan-kawan daripada IPG ataupun IPT lain kerana sudi berkongsi masa, berkongsi pendapat dan juga meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Jadi, saya akhiri kita punya perjumpaan ataupun Google Meet ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik semua datang daripada Allah dan sedikit kekhilafan itu datang daripada diri saya sendiri. Maka, bye-bye. Terima kasih Zulaika. Terima kasih.